Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali saya mengajak para pendengar Radio IKIM, marilah sama-sama kita teruskan usaha kita, tekad kita dalam mencari, dalam mengejar untuk mendapat keredaan Allah. Inilah satu yang perlu kita fokuskan setiap masa, daripada mula bangun tidur sehingga kita nak tidur malam. Apa yang kita nak daripada kehidupan kita ni ialah keredaan Allah. Dan keredaan Allah hanyalah akan ada dalam agamanya, iaitu dalam mentaati perintahnya dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Tapi hari ini kita pergi pada tajuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Dalam pendekatan mazhab Syafi'i, maka agak berbeza dengan mazhab-mazhab lain dalam perkara yang batalkan wuduk. Kerana ada mazhab makan daging unta batal wuduk. Ada mazhab ketawa kuat dalam solat batal wuduk. Ada mazhab muntah batal wuduk. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita ada 4 perkara yang mana berlaku satu daripadanya batal wuduk. Yang pertama ialah apabila keluar sesuatu daripada jalan depan atau belakang, air kecil atau air besar, apa saja yang keluar, maka batallah wuduk, kecuali kalau yang keluar itu mani. Maka itu tidak membatalkan wuduk, sebaliknya mewajibkan mandi untuk hadas besar. Yang kedua, hilang akal, hilang kesedaran. Kita lupa di satu tahap, seperti mana berlaku, iaitu dengan sebab tidur. Kita tertidur, maka batallah wuduk. Kemudian kita pengsan, kita hilang ingatan, macam ada orang berlaku gila seketika sawan, maka itu adalah batal wuduk. Melainkan kalau kita tidur dalam keadaan kita duduk tetap, papan punggung kita atas tempat duduk di lantai ataupun di kursi ataupun dalam cushion kereta yang tetap, maka itu tak batal, walaupun berbagai-bagai mimpi lah, dengkur lah, itu tak batal. Yang ketiga, batal wuduk ialah dengan sebab bersentuhan laki-laki dan perempuan dalam had syahwat. Laki-laki dan perempuan dalam had syahwat yang mereka ni adalah asing, ajnabi, tidak ada apa-apa hubungan mahramiah, iaitu sebagai yang mana bukan ibu, bukan anak, bukan kakak, bukan makcik, iaitu saudara bapa kita atau saudara ibu kita, bukan anak buah kita, anak kakak, anak abang. Maka ini adalah mereka yang dipanggil mahram. Ataupun bukan menantu, bukan mak mertua, bukan mak tiri, bukan bapa tiri. Ini adalah mahram. Ataupun anak susuan. Seorang perempuan diberi susu pada seorang bayi yang mana penyusuan itu berlaku 5 kali dan dalam usia yang tidak melebihi 2 tahun. Sama ada kenyang atau tak kenyang, masuk melalui mulut ataupun hidung, maka sampai ke rongga, maka anak itu dikira anak susu, sentuh tidak batal. Jadi ini persentuhan yang tak batal ni ialah persentuhan kulit. Kalau persentuhan bukan kulit seperti rambut, seperti gigi, kuku, itu tak batal. Kalau kulit dengan kulit, yang mana kedua pasangan ini adalah asing, ajnabi, yang tidak ada hubungan mahramiah, dipanggil mahram, maka mereka ni adalah batal. Walaupun kita anggap dia sebagai anak angkat ke, sebagai adik angkat ke, maka keadaan sentuhan bila berlaku dalam had syahwat 10 tahun ke atas, maka walaupun laki-laki itu dah tua 60, 70, budak baru umur 11 tahun, 12 tahun, batal. Atau sebaliknya seorang nenek yang sudah tua, umur dah 70, bersentuhan dengan kanak-kanak laki-laki yang umur 10, 11 tahun, maka itu batal. Dan yang akhir sekali ialah persentuhan yang berlaku pada alat sulit.
depan atau belakang, maka sentuh dengan telapak tangan, maka itu adalah membatalkan wuduk. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ini saja perkara yang membatalkan wuduk, maka kita perlu awasi. Maka dengan ini wuduk kita, kalau berlaku satu daripada apa yang disebut tadi, maka batallah wuduk kita. Wallahu a'lam. Kita dengarkan daripada Kak Ros dari Selangor. Saya nak tanya mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan perhiasan di dinding. Contohnya ayat kursi ke atau 4 kul ke. Soalannya, adakah wajib berwuduk kalau kita nak memegangnya? Terima kasih. Ayat-ayat Al-Quran yang hari ini dilekat pada dinding-dinding sehingga pada setengahnya kita boleh tengok jam-jam yang ada ayat kursi dan sebagainya, maka kita kata ini semua kita boleh sentuh walaupun kita tak ada wuduk. Kerana maksud ayat-ayat ini bukan untuk dibaca. Sebaliknya, dia adalah satu perhiasan. Kita nak bagi nampak ruang tamu tu elok, maka ataupun dalam ruang pejabat kita gantung ayat kursi. Jadi bukan tujuan kita masuk kita baca. Kita tak baca pun. Tapi sebagai perhiasan, dia bukan ditulis untuk dibaca. Maka atas sebab itu, dia bukanlah Al-Quran, maka kita boleh sentuh walaupun kita tak ada wuduk, tidak ada masalah. Terima kasih. Kita dengar lagi seterusnya dari Nita. Adakah daki menyebabkan mandi wajib kita batal, dan apa kesan pada wuduk kita nanti? Adakah? Kita dengar sekali lagi Ustaz ya. Adakah daki menyebabkan mandi wajib kita batal, dan apa kesan pada wuduk kita nanti? Soalan saya tak berapa jelas. Adakah daki? Daki ni dia, kalau soalan mengenai dengan daki, dia tak ada masalah kita punya wuduk, tidak ada masalah kita punya mandi wajib. Tidak ada hal, kerana dia bukanlah suatu yang menghalang air sampai ke kulit. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Kita dengar seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana lafaz sujud sahwi dan bacaan Fatihah dalam sholat diakhiri dengan Rabbik firli walidayya walil muslimina amin, itu betul atau salah? Dan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendak siap mau tidur baca doa Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Falaq. Beliau baginda mengerjakan 3 kali. Bagaimana cara melakukannya Ustaz? Assalamualaikum, terima kasih. Tadi mengenai dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini bacaan dia ialah kita baca subhana man la yanamu wa la yashu ataupun subhanallazi la yanamu wa la yashu. Ini kalau sesuatu yang disebut sebagai ab'ad, kita terlupa, kita tertinggal dengan tak sengaja tahiyat awal, kita lupa, maka kita bacalah. Tapi kalau kita tinggal dengan sengaja, maka ulama mengatakan kita baca istighfar astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian mengenai dengan bacaan Fatihah, bila kita habis waladdallin, sebelum nak disambut dengan amin, memang disunatkan kita baca secara perlahan Rabbighfirli waliwalidayya amin. Kemudian mengenai dengan soalan bacaan surah-surah yang 4 dipanggil 4 kul sebelum kita nak tidur, ini memang satu amalan yang boleh kita buat walaupun kita dalam keadaan tidak bersih, dan niatkan sebagai untuk membenteng diri. Kita baca Fatihah, baca surah Ikhlas, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, isyarat tiup di tangan, dan kita sapu seluruh badan kita kecuali tempat sulit dan tapak kaki. Moga-moga insya-Allah dengan amalan ini maka terbentenglah diri kita sepanjang malam tidur daripada apa-apa gangguan. Ya, terima kasih Ustaz. Dan kita dengarkan seterusnya dari Cik Ishak. Saya nak tanya Ustaz ni, saya hari tu pergi Kelantan. Apa pergi Kelantan, saya dengar azan subuh. Pada saya dengar azan subuh tu, saya semayang lah. Tengah-tengah semayang, saya dengar lagi azan subuh dekat hotel saya duduk tu. Lepas tu saya berhenti semayang tu. Adakah berdosa atau tidak? Kalau berdosa, Ustaz cakapkanlah. Kalau Ustaz cakap macam mana, Ustaz tolong uraikanlah.
Yes, yes. Apabila kita dengar azan, azan ni selalunya adalah isyarat mengatakan bahawa waktu sudah masuk. Kerana ada masjid-masjid yang di satu-satu kawasan yang dekat masjid ni dah azan, masjid ni lepas 5 minit azan. Maklum Bilal ni macam-macam, kadang-kadang waktu tu dia sakit perut, 5 minit lambat. Ada Bilal ni betul-betul pada tepat masa. Bila kita dah dengar azan, kita di hotel, kita tak nak turun ke mana-mana sebab kita nak rehat. Maka bila azan sih kita solat, dan kita tak perlu nak batalkan solat. Kalau kita sengaja membatalkan solat fardu, hukum dia dosa, haram. Membatalkan solat sunat dengan segalanya, hukum dia makruh. Sepatutnya kita tak perlu batalkan. Tetapi apa yang perlu ialah kalau kita berada di mana-mana tempat, kita jangan terus solat sehingga kita dapat tahu tentang masuknya waktu. Kita tidak boleh dengan hanya bercara kita agak buatkan satu anggapan mungkin dah masuk. Itu tak sah walaupun memang waktu dah masuk. Jadi kalau kita dah dengar sana azan, kejap lagi ada satu masjid lain azan, maka ini dah petanda tentang masuknya waktu, maka kita boleh terus solat kita dan tak perlu kita nak batalkan solat. Kalau kita batalkan dengan sengaja tanpa apa-apa sebab, perbuatan kita adalah haram. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Kita dengar lagi Syah dari Taling Jaya. Minggu lepas saya ada tanya dengan Ustaz berkenaan baca Al-Fatihah selepas solat. Masa tu Ustaz jawab Al-Fatihah tu saya cakap masa tu untuk saya sedekah pada suami saya dan anak-anak saya. Yang ni anak-anak saya, suami saya dan kedua bapa saya masih ada. Tapi setiap hari selepas solat tu, bila berwirid tu, Al-Fatihah tu saya sedekahkan kepada mereka yang masih hidup lah. So saya nak minta penjelasan Ustaz macam mana tu. Soalan kedua saya, boleh tak kita semayang berjemaah, lepas tu kawan yang jadi imam tu, ni untuk solat maghrib lah, dia nak jamak sekali dengan isyak, tapi kita tak boleh ke nak semayang sekali berjemaah? Yang pertama ialah kita baca Fatihah untuk orang yang sedang hidup. Kita baca Fatihah untuk orang hidup, maka hukum dia tak ada masalah, boleh. Kita boleh sedekahkan bacaan-bacaan kita pada orang yang dah mati dan juga kepada orang yang masih hidup. Tidak ada yang kita kata perkara ini tak boleh. Kita kata tidak ada halan yang mengatakan ada sekatan, tak. Boleh kita kita doa pun boleh. Kita baca, niatkan sedekah kepada orang yang masih hidup. Kalau orang mati lagilah, orang masih hidup. Kerana dalam Quran Allah kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kami dan ampun bagi mereka yang telah terdahulu. Allah suruh kita minta ampun. Kalau minta ampun disuruh, maka bacaan Fatihah, doa dan sebagainya lagilah boleh. Yang dah meninggal maupun yang mati, tak ada masalah. Ataupun yang hidup, boleh dan boleh. Kepada suami, kepada anak, mudah-mudahan dengan Fatihah kita akan membuatkan anak kita lebih selamat, membuatkan anak kita lebih sihat, anak kita lebih cergas dan sebagainya. Itu satu doa dan memang suatu yang diboleh. Quran itu adalah ayat-ayat doa, terutama Al-Fatihah. Yang kedua mengenai dengan solat maghrib dan isyak berjemaah. Kita ikut satu jemaah tempatan, kita sampai di satu tempat, kita dalam perjalanan, maka orang di sana sedang solat maghrib, kita ikut mereka. Habis itu kita bangun untuk kita buat isyak kita dalam bentuk nak kita jamak takdim. Boleh, dengan syarat sepanjang mana kita solat maghrib, kita telah ada lintasan hati bahawa kita nak jamakkan isyak dengan maghrib. Maknanya terlintas dalam hati kita nak jamak ini sebagai niat daripada mula takbir dan di mana-mana sehingga sekurang-kurang dalam salam yang akhir. Maka dengan itu bila habis saja salam, kita boleh bangun pergi ke sebelah dan kita buat pula untuk isyak kita, sama ada buat tamam 4 ataupun qasar. Boleh, tak ada masalah. Ya, terima kasih Ustaz. Kita dengar lagi panggil seterusnya Amelia dari Bagan Serai. Soalan saya, saya datang haid kurang lebih sampai 12 hari. Jadi tak tahu nak semayang ni. Bolehkah saya tak semayang lagi lah? Haid ni kita kata sepanjang-panjangnya ialah 15 hari.
Kalau datang dalam 12 hari, cuma yang perlu ialah orang perempuan dia kena tahu sifat darah. Kerana sifat darah ni dia tak macam darah luka biasa. Dia darah kehitaman. Dia sama ada bau dan dia ada warna yang agak pekat dan kadang-kala perut rasa memulas segugut dan juga dia rasa sakit. Ini antara alamat-alamat darah. Kalau alamat ini ada sampai 12 hari, dia jangan solat. Sampai 13 hari, jangan solat. Tak perlu dia solat. Bila dah habis alamat, maknanya kalau dia masukkan kapas, dia keluarkan balik, tengok putih. Tidak ada sedikit pun kesan-kesan keruh ataupun kita kata nampak warna macam nak merah, hitam dan sebagainya. Macam mana masuk, macam itulah keluar. Maka itu dah kering. Selagi belum berlaku kering, maka kita kata dia boleh tinggalkan solat, boleh tidak puasa sehingga hari ke-13, 14, 15. Kalau masuk 16 hari, masih lagi ada darah yang sama, maka kita kata tak, berhenti pada 15 hari. Lepas tu dah dikira darah penyakit, maka dia kena solat, puasa dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Dan juga kita terima soalan daripada Facebook Ustaz. Ada 2-3 soalan pada rakan-rakan kita. Nurwani Fariza bertanyakan berkenaan benda yang berada di kulit kita. Contohnya dikatakan pengilat kuku, ada yang boleh dipakai atau tidak, yang tidak menghalang wuduk. Kalau kita lihat hari ini banyak orang pakai pada kuku, pewarna-pewarna yang nampak ada yang boleh bertahan sampai berhari-hari tak luntur, maka itu menghalang air. Tapi kalaulah kena saja air, maka warna pun hilang, pudar, tak ada apa lagi, maka itu dia kena tanggalkan. Dia kena basuh sehingga barulah boleh diambil wuduk untuk ketika basuh tangan. Tetapi kalau benda itu tak akan tanggal, dia tak ubah macam cat, satu warna yang akan mengambil masa yang lama, maka itu tak sah wuduk. Maka itu adalah suatu yang menghalang kepada sampainya wuduk air kepada kulit dia, maka wuduk dia tidak. Alhamdulillah, Allah Akbar ni, adakah boleh dibaca dalam satu nafas? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tanpa disambung juga. Subhanallah, subhanallah. Tapi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tanpa disambung-sambung, baca dalam satu nafas. Yang ketiga, doa semadat dalam perjumpaan Jumaat. Yang kedua, adakah boleh, sebab ada setengah tu angkat tangan, yang setengah tu angkat tangan. Apakah hukum berdoa di kutubah yang kedua, semasa doa bersama yang ada doa untuk Sultan Agung tu semua sekali tu. Setengah ustaz kata tak boleh berdoa, ada setengah yang ustaz kata boleh berdoa. Mahukan penjelasan. Terima kasih ustaz ya. Balik pada soalan mengenai dengan kita berzikirlah, membaca apa-apa dalam rukuk dan sujud, satu nafas ataupun dua nafas, itu tidak menjadi apa-apa syarat. Kalau ada orang yang pernafasan dia panjang, dia baca satu nafas tarik, tak ada masalah. Kalau dia baca putus-putus, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, putus, tak ada hal. Jadi itu tidak menjadi syarat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali dengan satu nafas, tak semestinya. Ataupun ini terpulang kepada keadaan individu itu sendiri. Ada orang mungkin badan dia agak tidak selesa dan dia terpaksa, dia macam mengah, maka dia putus-putus, itu boleh. Atau orang yang selesa, dia panjangkan, itu pun boleh. Kemudian mengenai dengan itu kita kata nafas, mengenai dengan zikir,
Macam tu juga kita boleh baca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar lepas solat, ataupun subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sambung ke putus ke boleh, tak ada masalah. Cuma seelok zikir ni baca mati. Kalau kita baca Allahu akbar, kita tak baca Allahu akbarullah, tak, kita baca putus-putus, itu lebih baik. Kemudian mengenai dengan angkat tangan dalam khutbah, disunatkan kepada makmum yang hadir angkat tangan. Imam tak perlu. Imam terus dengan dia pegang sebelah tangan, dia pegang tongkat, sebelah lagi dia pegang kepala mimbar, dan dia terus berkhutbah dan berdoa tanpa perlu angkat tangan. Dan makmum yang di bawah sana angkat tangan, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Dan kalau ada pula di setengah-setengah masjid, bahkan banyaklah di Malaysia kita ni, di mana kita akan mendoakan untuk sultan-sultan, untuk agung dan sebagainya, maka itu pun tak ada masalah, kita aminkan. Moga-moga mereka-mereka yang diangkat untuk menerajui pemerintahan sebagai seorang sultan, jadi sultan yang adil, sultan yang bertindak dengan segala-gala yang baik. Jadi kita doakan kebaikan. Itu adalah suatu yang memang boleh, tak ada masalah. Jadi kita angkat tangan dan amin. Apakah itu dikira bercakap? Tidak. Seperti mana kalau kita dengar nama Allah, kita sebut Jalla Jalaluh. Kita dengar nama baginda sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar nama sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, kita pun sebut radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kita dengar nama orang-orang salihin sebelum kita, disebut rahimahumullah, kita pun sebut rahimahumullah. Kita dengar pula amin, kita sebut amin. Itu semua bukanlah dikategorikan sebagai bercakap yang ditegah dalam masa khatib membacakan khutbah. Itu bukan dikira bercakap. Boleh kita menjawabnya, tak ada masalah. Baik, itu penjelasan Ustaz. Dan kita dengar lagi Cik Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Okay, saya Azmi. Dua soalan. Yang pertama Ustaz, berkenaan dengan solat jemaah untuk wanita. Apakah hukumnya kalau dalam satu rumah tu solat jemaah wanita dilakukan, sedangkan masih ada lagi lelaki yang belum solat, yang layak untuk jadi imam? Okey, yang kedua berkenaan dengan wuduk, apakah hukumnya bila kita tertidur sewaktu khutbah Jumaat? Batal ke tak batal betul wuduk kita? Itu. Mengenai dengan solat berjemaah perempuan, solat berjemaah dituntut pada laki-laki dan juga dituntut pada perempuan. Orang laki-laki kita kata tempat yang paling sesuai ialah masjid. Sebab itu isteri beritahu pada suami, abang pergilah masjid. Bapa, ibu beritahu pada anak, anak pergi solat di masjid. Adapun ibu dan anak gadis dengan menantu, buatkan solat berjemaah di rumah. Jadi tak ada masalah mereka melakukan solat berjemaah di rumah. Itu boleh, tak ada masalah. Kemudian mengenai dengan tidur, banyak orang hari ni bila datang time khutbah mereka tidur. Apa tak tidurnya? Sebelum sampai dia dah kena air kat luar tu. Kemudian kadang-kadang sangkut dengan pisang tepi pagar, makan pisang dah kenyang, perut dah kenyang, masuk masjid. Dan kebanyakan masjid-masjid di bandar ni ada hawa dingin. Jadi memanglah dengan keadaan badan dah ngantuk, tengah hari pula tadi di luar sana panas, bila masuk dalam masjid dengan keadaan sejuk, memang ngantuk pun mula datang dan syaitan lagilah berperanan. Kita tertidur sepanjang khutbah. Kadang-kadang bukan kata orang biasa, Bilal kat depan tu pun tidur juga. Jadi kita kata batal tak? Tak batal kalau kita tidur tetap. Kita tidur duduk tetap, tak batal. Jangan kita pergi baring. Jangan kita angkat sebelah kaki terangkat papan. Kalau kita duduk dan tidur, maka itu tidak batal. Walaupun menitik-nitik air. Air bateri pun keluarlah. Tadi dah kena berapa gelas. Air bateri pun keluar. Tak batal. Dan air-air yang keluar selepas minum ini, dia tidak dikategorikan sebagai air najis. Kerana dia belum jadi air yang disebut sebagai air basi. Yang telah masuk ke dalam perut dan keluar dengan berubah bau dan warna, itu najis. Tapi kalau yang pada hari Jumaat ni ada orang menitik-nitik, maka itu tidak najis dan tidak batal wuduk dia, solat dia sah. Terima kasih Ustaz. Kita ke Kelantan, Puan Nurmah. Assalamualaikum Ustaz. Ada pendapat yang menyatakan suami isteri yang ada wuduk apabila bersentuhan
wuduknya tak batal sekiranya tanpa syahwat. Itu saja, Ustaz. Ini pendapat yang tidak kukuh dengan pendapat yang ada menjadi amalan kita dalam mazhab Syafi'i, bahawa sentuhan laki-laki perempuan, terutama suami isteri, batal. Kerana kita berhujahkan kepada ayat Al-Quran yang disebut Aula mastumun nisa, yang ada dibaca pada setengah bacaan Aula mastumun nisa. Jadi mazhab Syafi'i, kalau ada orang kata saya mazhab Syafi'i, maka itulah keputusan yang ada dalam mazhab Syafi'i. Sama ada kesentuhan dengan syahwat ataupun tidak bersyahwat, maka sentuhan itu batal. Jadi kalau ada orang kata tak batal, mungkin dia ambil pendapatan atau pendekatan mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i yang sahih, yang menjadi amalan kita di Malaysia ini, batal wuduk seseorang yang sama ada dia yang menyentuh ataupun dia disentuh. Pada kulit, sentuhan tanpa lapik, maka batallah wuduk kedua-duanya. Terima kasih. Dan Nur seterusnya. Saya nak tanya mengenai solat hajat. Ada banyak cara untuk kita solat hajat. Seperti selepas salam kita sujud balik dan kita minta apa yang dihajati. Dan boleh juga sebelum kita bagi salam. Yang mana lebih elok dan boleh tak Ustaz explain dengan lebih detail, terutama bacaan sujud tu. Dan yang kedua, betul ke kalau kita solat duha, sebelum kita bagi salam, dalam sujud tahiyat tu kita boleh baca Ya Wahhab? Dan yang ketiga, apakah hukum ada air liur basi sewaktu solat? Ada dekat baju ke, kat mana-mana ke? Itu saja, terima kasih. Mengenai dengan kita ada hajat. Kalau kita ada hajat, kita solat 2 rakaat. Adapun yang dibuat oleh setengah orang, kita nampak bila habis salam dia sujud. Dan sujud tu pula tanpa ada takbir, tanpa ada salam. Dia sujud, itu sujud kosong. Sujud kosong ni tak sah. Bahkan ada ulama mengatakan haram kita sujud kosong. Sujud apa tu? Kalau nak sujud, kita hanya ada sujud luar daripada solat 2 saja. Sama ada sujud tilawah kerana kita baca ayat-ayat sujud, ataupun sujud syukur. Dan kedua-dua sujud ni mesti ada takbir, mesti ada sujud, mesti ada tamakninah, mesti ada salam dan ada tertib. Kalau tanpa takbir, tanpa salam, itu kosong. Jadi kalau kita nak sujud, kita buatlah. Kalau kita ada hajat, kita buat 2 rakaat. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca, kemudian bacalah. Kita tak perlu nak panjangkan sujud. Kita boleh, kalau nak panjangkan semua. Rakaat pertama sujud panjang, rakaat kedua sujud panjang. Kalau tidak, jangan kita hanya panjangkan akhir saja. Buat bagi sama. Solat itu sudah menjadi doa sebenarnya. Bukan hanya sujud. Solat itu sudah menjadi doa. Jadi itu dia punya kedudukan. Kemudian mengenai dengan bacaan dalam solat sunat duha. Boleh kita ikut panduan yang ada, mana-mana kitab-kitab yang disebut sekurang-kurangnya 2 rakaat, sesempurnanya 8 rakaat, kalau sepanjangnya 12 rakaat, dan kita boleh baca sunat duha ni waktu siang, dan bacalah apa pun, kita berdoa minta pada Allah, hukum dia boleh. Dan akhir sekali mengenai dengan air basi, saya telah sebut tadi, air yang keluar ketika kita tidur nyenyak malam, bangun pagi tengok meleleh dekat tepi mulut kita atau kena pada bantal kita, maka itu adalah najis. Tapi kalau setelah kita baru saja makan dan minum, kemudian dapati air keluar dalam kita tidur, terutama hari Jumaat, memang nampak berlaku, maka itu tidak najis. Kita kata antara perkara yang membatalkan wuduk tadi ialah, mungkin banyak orang bertanya tentang keluar sesuatu. Kita kata apa saja yang keluar daripada depan dan belakang, walaupun angin, dan biasanya angin ni keluar belakang. Tapi ada juga setengah-setengah perempuan bertanya, kalau keluar di bahagian depan, maka kita kata keluar depan ke, keluar belakang ke, maka wuduk kita batal. Tak kira apa yang keluar. Dia, benda yang keluar ni, adanya najis. Seperti biasalah. Adanya tidak najis. Macam contohnya keluar sesuatu, kita kata seperti cacing, atau keluar dia tertelan duit 5 sen, ting, sekali keluar 5 sen, tak ada apa pun, maka itu dia tak najis. Tapi dia kena basuh, sunat basuh. Atau keluar angin, macam selalu kita ni, angin pun memang satu nikmat.
Cuma janganlah bila kita kentut, kita pun kata Alhamdulillah. Jadi seolah-olah kita salah letak nama Allah. Tapi memang betul, buang air kecil nikmat, buang air besar nikmat. Betapa hidup kita kalau tak boleh buang air, kalau tak boleh buang angin, Allah, kita akan dapat dunia ni cukup sempit. Tak boleh nak buat apa. Nak makan tak boleh, nak tidur tak boleh, berjalan pun tak boleh. Sebab itu Allah bagi nikmat. Sebab kalau kita dengar dalam apa yang kita terangkan dulu, kalau kita keluar tandas, kita baca ghufranak, ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Keampunan engkau. Jadi apa masalah kita keluar tandas minta ampun? Kerana seolah-olah kita melahirkan rasa amat duka citanya kita, ya Allah, saya tak mampu untuk bersyukur. Kerana nikmat yang Allah bagi betapa besarnya. Kita kalau tak dapat buang air, ya Allah, bila dah buang bersih, perut kita dah kosong, kita rasa cukup selesa. Jadi ini satu nikmat. Tetapi kadang-kala syukur kita tak kesampaian. Sebab itu kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita punya kelemahan kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu dia penjelasan Ustaz ya. Dan kita dengar lagi pemanggil kita seterusnya dari Ampang, Fakur Razi. Saya ada lihat rata-rata pada waktu muazzin bila melakukan azan, ada kadang-kadang jemaah dia berkata-kata pada waktu tu. Jadinya bolehkah kita bercakap atau berkata waktu tu? Dan satu lagi Ustaz, soalan saya yang berkaitan juga, bolehkah dalam waktu yang sama kita baca Al-Quran? Okay, soalan yang kedua, saya tanya Ustaz, kalau anda kata anak dah mati, salah satunya orang kata apa ni, doa anak tu yalah kan, tapi kalau kata tak adanya anak tu yang pergi dahulu dan kita doakan ni sebagai mak bapak, macam mana Ustaz? Mohon pencerahan, terima kasih. Sama. Tapi yang pertama mengenai dengan waktu azan, ini satu perhatian kepada kita lah. Di mana kalau kita tengok apa yang orang boleh tunjuk sikap, kalau dalam majlis-majlis rasmi atau majlis kerajaan, bila penutup kita akan dengar lagu negaraku didendangkan, orang akan bangun dan orang akan nyanyi bersama. Tak ada orang pun akan bercakap, tak ada orang akan buat hal lain. Dia buat tak tahu je, dia duduk, tak, dia bangun. Jadi dia tahu betapa dia disuruh menghormati negara dia. Itu masalah negara. Tak kita masuk di sini. Maknanya kalau masa azan, maka satu sikap kita yang perlu kita atasi, jangan bercakap. Sebab itu orang yang bercakap-cakap waktu azan ni, perbuatan dia haram. Bercakap-cakap. Dan dia mungkin dalam setengah larangan mengatakan dia mungkin dibangunkan di padang mahsyar dalam keadaan bisu. Jadi sebab itu jangan kita bercakap. Melainkan kalau kita sedang buat sesuatu, kita sedang dalam tandas, kita sedang makan, kita tak dapat nak dengar azan, maka itu tak ada masalah, kita tak dengar. Tapi kalau kita tak ada apa hal, kita dengar, diam, dengar. Dan kalau orang baca Quran pun sebaik-baiknya hentikan Quran sekejap, tutupkan Quran sekejap, dengar azan. Kerana itu panggilan, walaupun nampak muazzin, tapi itu laungan daripada Allah. Dan yang mana Allah panggil kita dengan sebutan Allahu Akbar 4 kali, yang menandakan 4 sudut, 4 penjuru, 4 anasir, dan banyaklah sekali. Sebab itu kita dengarlah azan. Kemudian mengenai dengan doa anak, kita nakkan anak doakan kita. Kalau kita mati, anak doakan kita. Tapi anak mati dulu. Maka bolehkah kita bapa doakan anak? Dah tentu boleh. Kerana anak kita pun berhajat kepada kita seperti mana kita berhajat kepada dia. Kalau dia mati sebelum kita, maka kita doakan dia. Minta Allah bagikan dia kesejahteraan. Kerana kemungkinan dalam usia-usia dia masih awal, ada benda yang belum sempurna. Dia dah balik mungkin dah 3-4 tahun, tapi belum lagi solat yang betul. Dia dah balik tapi masih lagi ada benda yang dia masih cuai. Jadi umur dah kita kata 15 tahun, 20 tahun, banyak benda yang masih belum lengkap dan belum sempurna. Jadi dia masih terpinga-pinga dengan kerana usia dia yang baru balik. Maka di sini kita berhajat untuk mendoakan anak-anak kita. Ya, terima kasih. Kita dengar lagi dari Singapura, Cik Ibrahim.
Okey, saya nak bertanya, Ustaz. Apakah sembahyang sunat tu semua yang pada tayat terakhir tu, kita cukup saja dengan baca salawat Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Tak perlu selawat Ibrahimiyah. Kemudian terus Assalamualaikum bagi semua sembahyang sunat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tab itu adalah kadar yang sekurang-kurang kita dalam membaca tahiyat. Kalau kita baca paling-paling kurang, kadar dia ialah yang dipanggil yang fardunya dan ab'adnya. Iaitu kita sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini fardu dia. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini ab'ad dia. Kalau sampai di sini pun dah cukup. Solat kita, solat fardu ke, solat sunat, dah boleh bagi salam dah. Cuma kalau kita tambah solat Ibrahimiyah, itu dipanggil sunat hayat, sunat yang kita perlu tambah. Kalau kita tak ada apa, kita tak terkejar, elok kita tambah bagi sempurna. Tapi sebagai ab'ad, sama ada fardu atau sunat, maka sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad tu sebagai penutup dan kita bagi salam. Boleh, tidak ada masalah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita dengar lagi dari Cerasida. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 2 soalan. Kita digalakkan berselawat sebelum berdoa, tetapi berselawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW lah. Tapi ada yang mengatakan kalau kita nak sedekahkan Al-Fatihah ke Nabi junjungan, kita tak boleh bercakap sedekah, kita hanya hadiahkan saja. Betulkah itu Ustaz? Yes, Ustaz. Kalau kita kata kita nak hadiah, nak baca Fatihah untuk Nabi lah. Jadi segi bahasa kita nak hadiahkan ke, nak sedekahkan ke, itu tidak menjadi hal. Cuma masa Nabi hidup dulu, maka Nabi hanya akan terima barang hadiah. Nabi tak terima barang sedekah. Kalau sampai pada Nabi barang sedekah, Nabi akan bagi pada sahabat. Tapi kalau datang barang hadiah, Nabi akan ambil sebahagiannya untuk Nabi dan keluarga Nabi. Itu masa baginda hidup. Adapun sekarang itu satu yang kita sebut, saya nak hadiahkan Fatihah pada Nabi, saya nak sedekahkan Fatihah pada Nabi. Itu semua tidak jadi masalah. Boleh dan boleh. Terima kasih. Dan seterusnya Cik Azhar dari Ceras. Saya nak tanya pasal solat jamaah. Macam kita berjalan jauh, tiba-tiba kita nak solat macam waktu Zohor tu. Bila kita nak solat Zohor, kita fikir, jamak sekali waktu asar, padahal kita tengah solat waktu Zohor ni. Macam mana hukum ni? Pasal kita baru nak niat, tu kita nak jamak dengan asar sekali. Untuk kita jamak, apa yang perlu kita faham ialah kita ada 2 jenis jamak. Satu jamak takdim, satu jamak takhir. Jamak takdim ni, niat nak jamak mesti dibuat dalam solat yang pertama. Betul lah tadi. Kalau kita buat zuhur dengan asar, dalam solat zuhur tu kita niat kita nak jamak. Sama ada daripada takbirnya atau masa baca Fatihah, masa rokok, masa i'tidal, masa sujud. Selagi kita dalam solat, walaupun di akhir masa nak bagi salam, kita niat nak kita jamak, maka sahlah. Adapun jamak takhir, kita tak niat dalam solat. Sebaliknya kita niat dalam waktu. Kalau zuhur asar, masuk zuhur kita niat untuk takhir. Dan kita boleh niat walaupun di waktu yang akhir, selagi waktu itu cukup untuk solat. Kita niat saja aku nak mentakhirkan solat zuhur ke waktu asar. Maka itu dia punya kedudukan dia. Jadi kalau nanti kita solat, kita tak niat pun jamak, tak ada masalah. Kerana niat sudah pun kita lakukan pada waktu yang pertama. Dan saya cuma pemanggil kita yang terakhir Ustazah untuk sesi kali ini, insyaAllah. Silakan. Saya baru dapat hidayah daripada Allah lah. Saya nak tanya, cuma saya boleh baca Al-Fatihah dan Qul Allah dengan Qul je dalam sembahyang. Yang kedua, saya nak tanya macam mana saya nak khusyuk dalam sembahyang tu. Terima kasih Syed Izali. Kalau satu orang rasa dia baru dapat petunjuk, Alhamdulillah, ini satu nikmat sebenarnya. Hidayah ni nikmat mahal. Jadi apa yang perlu ialah kita cuba, orang kata, tingkatkan. Kalau hari ini kita boleh baca Fatihah, hari ini kita boleh baca surah Ikhlas, maka kita jangan jadi orang yang besok macam tu juga. Fatihah dengan surah Ikhlas, lusa sampai mati di itu juga, itu tak ada kemajuan. Jadi kita carilah dengan zaman yang berbagai-bagai kemudahan yang ada. Kita boleh ambil apa-apa, dengar Al-Quran, CD ke apa, dengar dan belajar.
membaca, dan kita jumpa imam, jumpa Bilal, jumpa kawan hadir. Ada hari ini kelas-kelas Al-Quran yang disediakan free, tak ada bayar apa pun. Kita berusahalah cari untuk boleh membawa diri kita lebih jauh dalam penghayatan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan, dan kalau kita tanya kita macam mana nak khusyuk, nak khusyuk ni banyaklah usaha kita. Wuduk kita sempurna, pakaian kita sempurna, kita jangan buat dengan keadaan gopoh gapah, dan kita buat solat berjemaah, tumpukan, cuba faham apa yang kita baca, apa yang kita dengar pun kita cuba faham, dan lapangkan fikiran kita, tenangkan jiwa kita. Ini semua akan membina kepada kekhusyukan solat kita. Kita dah sampai ke penghujung. Untuk jawapan Ustaz sebentar tadi, sebagai penutup sedikit nasihat Ustaz. Jadi saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM, ayo kita berusaha untuk kita tingkatkan segala-gala yang boleh membawa kita kemajuan. Kalau dunia kita tak cukup rasa dengan sesuatu yang kita dapat, kita nak ada penambahan, nak ada lebih. Kalau itu dunia kita, maka kenapa tidak untuk akhirat, supaya kita lebih maju di akhirat kelak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kegigihan setiap kita untuk terus maju menjadi satu usaha tekad kita insya-Allah.